Assalamualaikum dan hai. Saya Cikgu Akmal. Hari ini untuk pelajaran murid tahun 2 kita akan masuk pada topik baru subjek sains iaitu peraturan bilik sains. Topik ini akan menekankan tentang 3 perkara. Pada akhir pembelajaran ini, murid mampu yang pertama menyatakan peraturan bilik sains, yang kedua menakul kepentingan peraturan bilik sains perlu dipatuhi, dan ketiga menjana idea tindakan yang perlu diambil sekiranya terdapat situasi menyalahi peraturan bilik sains. Secara amnya, setiap sekolah mempunyai satu bilik sains di mana pelajar-pelajar dan cikgu dapat membuat uji kaji sains. Dalam bilik sains ini terdapat pelbagai bahan-bahan kimia dan juga peralatan-peralatan yang memerlukan kita untuk gunakan dengan cermat. Jadi, hari ini kita akan tengok apakah peraturan-peraturan yang ada jika suatu hari nanti cikgu bawa awak ke bilik sains. Kalau sekolah dibuka nanti, kita memang akan belajar sains di bilik sains. Jadi, kalau nak tahu, jom kita tengok apa dia peraturan bilik sains. Sebelum kita tengok apa peraturan dia, kita tengok dulu. Ini adalah suasana satu makmal sains yang dipenuhi oleh ahli saintis yang sedang membuat uji kaji. Walaupun dekat sekolah, makmal sainsnya sedikit berbeza, tapi fungsinya adalah sama, iaitu untuk menjalankan uji kaji sains dalam keadaan yang selamat dan terkawal. Sekarang kita tengok, ini adalah bilik sains atau makmal sains di sekolah. Cuba awak tengok semua anak murid ni. Cikgu ni tengah bercakap dekat depan. Ada yang dengar, baguslah. Ada yang dengar. Peralatan dengan bahan sains pun dia dah sediakan atas meja dengan kemas. Tapi ni ada yang bercakap, tak tengok cikgu. Ada yang bercakap, tak tengok cikgu ni. Siap jatuhkan bikar lagi. Air tumpah. Agak-agak semua murid dalam kelas ni dia mematuhi peraturan bilik sains ke tidak? Cuba fikir. Kalau sampai boleh bikar jatuh, air tumpah, kertas bersepah, tak tutup buku, cikgu tengah terangkan. Macam mana? Agak-agak dia ikut peraturan bilik sains ke tak? Itu yang kita nak belajar hari ni. Peraturan bilik sains ada banyak, tapi cikgu akan fokuskan pada 4 senario. Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, kita tengok sama-sama. Sebelum tu, kita kena tahu kenapa peraturan bilik sains perlu dipatuhi. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Peraturan bilik sains ni kita buat bukan saja-saja, tapi peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahan-bahan dan juga alatan sains di dalam bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keselesaan murid-murid dan juga cikgu dalam bilik sains. Seterusnya. Yang pertama, peraturan yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Yang pertama, kita mesti buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah. Sisa pepejal ni adalah apa-apa yang keras, apa-apa yang berbentuk pepejal. Macam plastik, kertas, sisa makanan yang kering dan pejal. Kita buang dekat dalam bakul sampah. Pastikan bakul sampah tu ada plastik. Kalau tak, dia akan keluar. Yang kedua, buang sisa cecair ke dalam sinki. Pastikan apa-apa sisa cecair yang kita dah tak pakai, kita buang dalam sinki. Contohnya, kita dah buat uji kaji pakai air garam. Air garam tu buang dekat bakul sampah ke buang dalam sinki? Buang dalam sinki.
kenapa kita tak boleh buang sisa pepejal ke dalam sinki dan kenapa kita tak boleh buang sisa cecair dalam bakul sampah? Okey, kita tengok bawah ni. Dia buang sisa cecair dekat dalam bakul sampah. Apa jadi? Alamak, cecair keluar mengalir ke lantai. Okey. Kalau cecair tu tak bahaya tak apa. Bayangkan cecair yang awak tuang tu asid dan kawan awak terpijak, kaki kawan awak cedera. Itulah bahayanya dia. Okey, seterusnya, kenapa tak boleh buang sisa pepejal dalam sinki? Bila awak buang sisa pepejal dalam sinki, dia akan sumbatkan sinki tu, lepas tu airnya akan jadi airnya akan bertakung. Lepas tu dia akan jadi bersepah macam ni. Itulah sebab dia tak boleh buang sisa pepejal ke dalam sinki. Okey, seterusnya, senario yang kedua. Okey, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Okey, dah guna barang, dah guna alatan ambil sains, mesti dibasuh dan disusun semula di tempat asal. Okey, ini adalah contoh yang baik. Dia dah pakai, dia basuh pakai berus, dia susun balik dengan kemas. Tengok, semua disusun. Ini adalah contoh yang tak baik. Dia dah pakai, dia tinggal. Ni tak mau tak boleh tinggal. Okey. Dan ini dia dah bersihkan tapi dia tak susun dengan kemas. Dia pulang tapi dia tak susun dengan kemas. Pun salah. Kena pulang dan susun dengan kemas supaya lain kali nak guna senang, ada bendanya tersusun, senang ambil. Kalau macam ni, tengok gunting terbuka, tak disusun, susah nak cari dia. Okey. Seterusnya. Okey. Maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Tengok gambar ni, budak ni cakap, dah pecah. Dia terjatuhkan kaunter pembesar. Lepas tu tangan dia kena kaca. Aduh, tangan saya terluka. Saya beritahu cikgu ya, kawan dia cakap. Jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Dia takut. Aduh, sakitnya, darah masih banyak. Okey. Tengok. Kalau benda ni berlaku kat awak, tolong bagi tahu cikgu. Kalau ada alatan pecah atau alatan rosak atau awak terluka. Sebab kalau tidak dirawat, keadaan awak mungkin boleh menjadi bahaya. Contohnya kalau tiba-tiba bahan kimia termasuk ke mata, termasuk ke mulut, terus bagi tahu cikgu, cikgu akan ambil langkah-langkah untuk memastikan awak selamat. Kalau darah ni, cikgu akan bantu awak untuk berhentikan pendarahan. Jangan risau, kalau tidak sengaja, cikgu tidak akan menghukum awak. Cikgu hanya mahukan awak selamat dan cikgu akan pastikan keadaan awak selamat. Okey? Jadi kalau ada berlaku perkara macam ni, jika ada kecederaan atau alat dan radas yang rosak atau pecah, tolong bagi tahu cikgu. Jangan simpan sampai balik nanti. Barulah awak balik rumah tunjuk mak ayah awak ada luka. Tak boleh. Kena pastikan terus bagi tahu cikgu. Okey. Dan yang keempat, takhir, letakkan beg di luar makmal sains. Selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Beg sekolah yang diletakkan dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Okey, kalau bilik sains tu, kita biasanya akan bergerak untuk mengambil barang di belakang, untuk melakukan uji kaji. Kalau ada beg, dia akan mengganggu pergerakan awak dan boleh terjatuh. Okey? Itu sahaja. Jadi kita sebelum habis, kita tengok dulu singkatan dia. Okey, ini adalah peraturan bilik sains. Yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Yang ketiga, simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. 5. Buang sisa cecair ke dalam sinki. 6. Maklumkan kepada guru jika ada murid yang cedera. 7. Maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak atau pecah. 8. Bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey.
Itu adalah peraturan bilik sains. Okay, kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya cikgu.